Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Okey, terlebih dahulu ucapkan selamat datang. Saya nampak semua banyaknya muka-muka yang biasa saya nampak. Ada tak yang besar datang? Boleh kata ni? Oh, ada juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikan tepukan kepada mereka yang besar. Saya perkenalkan diri. Saya Syafie Faiz Muhammad Yusof. Pada hari ini akan mengacarakan majlis kita pada malam ini. Tetapi sebelum kita bermula seperti biasa, tak boleh terlepas. Kan senang kalau duduk kat depan awal-awal. Mari kita penuhkan saf-saf di hadapan supaya ilmu yang kita nak tuntut ni lebih berkat. Baik. Cepat lagi. Ya. Okey. Dan yang kedua, seperti mana biasa, masing-masing tolong silentkan telefon anda. Okey. Jadi, baik tuan-tuan dan puan, kalau tengok kepada kita punya jadual pada malam ini, sepatutnya majlis ini akan ataupun taklimat ini akan disampaikan oleh Dr. Harish Kumar, salah seorang daripada Medical Advisory Board kita. Tetapi malam sekali pada pagi tadi dia hubungi kita, flight delay daripada Mumbai, India. Okey, jadi tiba-tiba saya merasakan ini satu benda yang baik sebetulnya. Sebab ini merupakan satu peluang kepada kita yang mana kita secara rasminya telah mempunyai seorang lagi tim dalam Medical Advisory Board Maxima yang tunjuk Dr. Zainal. Jadi pada hari ini, malam ini, kita bertuah kerana buat pertama kalinya kita akan mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh Dr. Zainal sendiri. Okay. Beliau adalah seorang doktor yang berkhidmat sekian lama tetapi meninggalkan khidmat dalam sektor government sejak tahun 1990 lagi. Kemudian berkhidmat dengan konsortium doktor-doktor Melayu, kemudian berkhidmat dengan lokal lah, freelance kepada klinik-klinik yang berada di luar sana. Jadi bezanya beliau dengan Dr. Harish Kumar ialah Dr. Harish Kumar merupakan seorang pensyarah di International Medical University. Beliau adalah seorang yang akademik. Okay? Tetapi malam ini kita mendengar daripada seorang yang masih lagi practice medicine. Ini adalah satu perspektif yang sangat menarik. Kerana pada hari ini kita dapat melihat cerita mengenai stem cell ataupun tajuk pada hari ini memahami sifat terapeutik stem cell daripada dua sudut pandangan berbeza, seorang akademik dan pada hari ini seorang practitioner. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Kepada yang non-Muslim, selamat malam dan selamat sejahtera. To all the Muslims, didoakan dirahmati Allah pada malam ini. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir ke majlis ilmu yang mana dalam majlis-majlis yang umpama ini diharapkan apa yang bakal kita dapat pada malam ini akan menjadi pahala untuk kita dihadirkan. Baik, seperti mana yang dijelaskan oleh pengurusi majlis tadi, bahawa ini merupakan julung-julung kalinya saya dapat menyampaikan
berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan ataupun dipasarkan oleh syarikat ini, iaitu produk AFA, Alpha-Nasinon Plus Aqua. Dan malam ini sengaja dipilih topik yang mana saya lihat amat menarik. Dan sebelum itu suka saya mendapat kerjasama dengan tuan boleh tolong penuhkan ruang di hadapan. Ini akan memberikan energi terhadap anda sekalian. Please. Dalam tubuh badan kita ini mempunyai ratusan jutaan electrical halus yang sentiasa dahagakan ignition, ya, dan hubungan rapat di antara anda akan menjadikan tubuh anda lebih bertenaga, dan saluran tenaga itu kita kongsi bersama-sama supaya menjadi satu tenaga positif dalam ruang ini. Please. Alright? Yes. Dan di dalam sepanjang pencerahan saya, I might be using some in English and some in Malay. Is that okay? Okay, PKO? Alright. Ji, boleh Ji InsyaAllah. Kita business international ni. Kita juga putih ni Ji. Boleh Ji? Alright. Okay. So, sekali lagi, for my information, ahli yang telah lama bersama-sama dengan Maxima, please put up your hand. Alright, thank you. Dan rakan-rakan kita yang hadir pada malam ini yang pertama kali sampai kemari, angkat tangan. Yang selebihnya lama tak baru tak. Duduk kat mana? Alright. So, terima kasih. Di sini merupakan 2 kali seminggu. Kita akan ada sesi macam ni. One is on Tuesday dan satu lagi dalam pada hari Jumaat. Baik. Bagi rakan-rakan yang baru hadir ke ceramah ini, saya ucapkan selamat datang. Tepukan yang kuat. Okay. Now, apa yang kita lihat dalam bilik ini pada hari ini, itulah yang berlaku dalam tubuh badan kita. Jika anda ni dinamakan sebagai sel, tisu yang akan membina satu organ atau satu organisasi, lompang-lompang kosong itu akan menjadi tempat di mana kita perlukan pengisian. That's why I need you people to move forward and fill up the space. Why? Sebab sel-sel badan kita perlukan kerjasama di antara satu dengan yang lain. So itu dia punya gambaran. Kalau kita sendiri sukar untuk memenuhi satu permintaan hanya dengan merapatkan diri, merapatkan barisan, bayangkan bagaimana anda mahu menjadikan AFA sebagai satu makanan sehari-hari. One simple direction we can obey. How are you going to make yourself taking AFA to fulfill your body requirements every day? That's the biggest question. So, masalah kesihatan manusia pada hari ini amat jelas. Semuanya berpandukan daripada pemakanan yang kita makan. Banyak buku-buku daripada pakar nutritionist, pakar-pakar pemakanan, pakar-pakar perubatan yang menggariskan satu istilah yang dipanggil "You are what you eat".
Setuju? Anda adalah apa yang Anda makan. Kerana hari ini Maxima Malaysia Sdn Bhd mengambil inisiatif untuk memperkenalkan satu produk yang berbeza daripada Cyanobacteria species. Satu produk yang bersifat uniselular, yang berdirinya teguh dengan satu sel, tetapi boleh menghasilkan satu makanan lengkap melalui proses sintesis. Bayangkan. Now this is our topic. Why? Today kita cuba nak memahami sifat therapeutic stem cell. Dalam pemakanan ada dua sifat. Sama ada dia akan menjadi satu komponen yang akan membantu untuk memenuhi keperluan nutrisi manusia, dan satu lagi dia bersifat terapeutik. Biasanya bahasa terapeutik ini dihubung kaitkan dengan ubat-ubatan, pharmaceutical, but in our side we call it nutraceutical, natural. Perlu kita ingat bahawa apa-apa yang bersifat nutraceutical, dia tidak akan berkhidmat bertindak balas dengan cepat sebagaimana pharmaceutical. That is very basic. And this product actually is not being consumed just to fix your problems. Never. Banyak syarikat saya tengok yang memasarkan produk kesihatan, mereka start bringing over the third stage cancer, fourth stage cancer, kes-kes yang dah nak masuk dalam kubur, agak-agak boleh sembuh balik. It's not like that. Nutrition, pemakanan kesihatan adalah satu komponen nutrisi yang perlu dimulakan saat anda masih sehat, bukan selepas anda dijangkiti atau ditompang oleh penyakit-penyakit degeneratif. Kalau itu berlaku, you come to me and see me in the clinic for fast treatment. Jadi inilah yang sering saya sarankan kepada semua para pengedar di mana-mana pun syarikat-syarikat yang memasarkan makanan kesihatan supaya faham. Dan kalau industri ini kita penuhkan dengan orang sakit, industri ini sendiri pun sakit. Now we must go outside there and understand those are healthy people, not the sick people. Right? Kenapa? Sebab makanan yang sebegini bagus, bayang apabila dia masuk ke dalam badan, AFA ini ada banyak elemen-elemen nutrisi, tuan-tuan. Kalau kita nak huraikan, terlalu banyak. Tetapi komponen yang memainkan peranan besar kepada AFA adalah yang dipanggil L-selectin glycan, yang mana dia akan merangsang sel induk dalam tubuh badan manusia, yang mana tidak boleh dilakukan oleh mana-mana produk makanan kesihatan di dunia setakat ini. I have gone through all the details. I went through links, banyak kajian-kajian daripada University Harvard, McGill, New Mexico, banyak apa semua. I went through. Sebab bukan saya yang wujudkan produk ni, tapi saya cuba mencari elemen-elemen kebenaran daripada mana asalnya dan sebagainya, bagaimana ia diproses, bagaimana penemuan yang pertama, bagaimana dia digunakan kepada manusia, siapa yang bawa ini, siapa yang membuat penemuan ini, apakah ada bahan-bahan kimia di dalamnya,
apakah ada dia bersifat-sifat racun dalamnya, maka ini aspek-aspek yang penting. Maka insyaAllah produk AFA yang dipasarkan oleh Maxima ini bebas daripada segala-galanya dan boleh dimakan oleh siapa-siapa pun, tak kira umur, apa keadaan sekalipun. InsyaAllah dia menjadi satu sumber nutrisi yang kita sifatkan sebagai super food nutrition. Kenapa hari ini kita bincangkan tentang stem cell? Banyak kat luar sana ada syarikat banyak jual stem cell. Makan stem cell, makan. Nak cepat, nak elok, nak cantik, nak mulus, nak putih, nak gebuk, nak mesti makan. Nak cepat. Nutrisi tak bersifat macam bedah kalau kalau ada jerakat di muka, tutup dengan bedah, hilang tak? Hilang. Nutrisi tak bersifat macam tu. Dia bekerjasama. Sistem ada banyak. Berapa sel dalam tubuh kita ni yang ada, tuan-tuan? Kajian ada sebuah buku mengatakan 50 trilion. Ada buku yang mengatakan di antara 60 hingga 80 trilion. Dalam satu tubuh badan kita yang macam ni, yang handsome macam saya ni, ada 80 trilion sel. 80 trilion sel ni ibaratkan satu negara yang ada 80 trilion rakyat. Macam mana kita nak handle, bang? Sedang kita anak 10 orang pun dah pening kepala. Ini kan pula 80 trilion sel. Tak ambil kira lagi tulang yang panjang, yang pendek. Tak ambil kira lagi berapa banyak sistem yang ada, berapa organ yang ada, berapa jenis tisu yang ada. Dan ini merupakan benda-benda yang perlu kita hidupkan sehari-hari. Sebab itu kita dalam piramid makanan, kita digalakkan untuk makan lebih, apa yang lebih, apa yang dikurangkan. Sebab ini merupakan satu bentuk nutrisi. Apa yang penting dalam badan kita? Karbohidrat, vitamin, protein, lemak, air, fiber, lagi asid amino, apa lagi? Mineral, vitamin. Kalau sebut mineral, berapa banyak mineral yang kita perlu? Kalau kita sebut vitamin, banyak mana vitamin yang kita perlu? Kalau kita sebut asid amino, banyak mana asid amino yang kita perlu? Bayangkan, untuk pentadbiran sebuah badan semacam kita perlukan segalanya. So, pakar-pakar pemakanan membuat kajian. Kerana these people, they are always thinking. Sorry saya selalu kalau cakap macam ni lah, cepat berpeluh. Kalau berpeluh tu sihat tak sihat? Nak datang tadi dah tekan 2 serming. Tekan basuh kan sekarang. So this is the beauty of AFA. Bila pakar pemakanan merasa risau, dia selalu berfikir apa nak jadi dengan dunia. Sampai satu masa nanti dunia ini akan berubah. Kalau menurut sejarah sains, pada saat kewujudan dunia ini, dia dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang swampy. Permukaan muka bumi diselimuti oleh kebanyakan adalah air. So hidupan air yang banyak, termasuklah ikan paus lah, macam-macam lah, lumbung, segala macam algi hidupan, bagai-bagai. So bila dunia bertemu dengan satu proses evolusi,
dunia itu semakin hari usianya semakin tua, lalu terbentuk permukaan muka bumi, lalu hidupan dan liar, hidupan apa ni, unggas dia, haiwan-haiwan di darat, akhirnya sampai ada revolusi, semuanya mati. Dan AGI ini atau AFA ini telah berwujud sejak azali lagi. Dia tidak dibuat dalam makmal. Kalaupun hari ini kita nak culture dia, nak clone dia macam mana yang lain-lain, contoh macam Cordyceps ke, tongkat Ali ke, kita nak ambil sel dia, kita clonekan buat culture, AFA tak boleh. Jadi kita kena ambil dia dalam sifat raw, dalam sifat semula jadi, supaya segala kandungan nutrisinya kekal di situ. Hanya kita perlu melalui proses-proses tertentu supaya boleh membuang segala apa tu bahan-bahan toksik yang tidak diperlukan oleh tubuh dan manusia. Lalu dia dikekalkan dalam bentuk asalnya, dan di sini kita jadikan dalam bentuk serbuk untuk mudah diminum. Right? Baik. Siapa di antara kita yang ahli-ahli, yang memang hari-hari mengamalkan setidak-tidaknya satu cc sehari? Give a big clap. Big hand to all of you. AFA perlu diambil dan dimakan sebagaimana kita mengambil nasi. Tak boleh tinggal. Kita ambil dia sebagaimana kita makan ayam, daging, sayur, buah-buahan. Kerana apa? Dia merupakan satu komponen yang cukup sifat. Semuanya ada. Kalau nak cakap tentang karbohidrat, dia ada. Vitamin, dia ada. Asid amino 22 jenis yang 8 essential, dia ada. Kalau asid lemak, dia ada. Vitamin yang larut air, dia ada. Vitamin larut lemak pun dia ada. Protein, dia ada. Semua. Sedangkan kalau kita makan sehari-hari, kita kena ambil dalam hidangan yang berbeza. Nasi tapi tukar jadi protein, jadi kena ambil ayam, atau ambil telur, atau ambil daging. Nasi, ayam, daging tak boleh jadi vitamin, kena ambil buah-buahan, kena ambil sayur-sayuran. Sayur pula bila kita masak, dia sensitif dengan pemanasan. Kita goreng, makan ampas saja. 60% to 70% of the nutrition value dalam vitamin melalui pemeluapan kerana kepanasan. Habis, apa lagi yang kita nak makan? Kemudian makanan kita di luar sana pula racun. Sayur baja, daunnya disembur racun. Air yang kita minum hari-hari, ayam yang kita makan, lembu yang kita makan, campur antibiotik, ada hormon, ada itu semua. Ikan, habis-habis ikan kolam pun sama. Nak cepat sebab aktiviti komersial. Jadi kesihanlah badan kita, otot, usus-usus kita, sel hati kita, sel jantung kita, sel saraf kita, sel darah kita, semuanya jadi miskin apa kedana. Sebab tu hari ni tak heran orang nampak sehat masa dia umur 20 tahun. Dia boleh pusing ke mana pun. Ajaklah dia gunung bukit mana pun, dia boleh. Tapi dia jejak 30 dia berperibu lah. Ada lagi naik tangga 5, anak tangga dah mengah.
naik pula 40 tahun, 10 tahun lagi senior. Kan? Patutnya senior lagi terror dah. Senior lagi bewai. Nah, this is what happen in this world. Kalau macam saya pula, saya ada 4 anak. Jadi kalau saya tak jaga kesihatan saya, if I am not concerned with my health, brother, kakak, kak long, adik, abang, usia tu Allah jaga betul. Tetapi the triggering factor is, ada kawan-kawan saya datang saya, dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih hidup pada hari ini. Nampak? Now, kenapa pentingnya pemakanan kesihatan seperti AFA hari ini? Kerana kita tahu kita punya production time, tarikh lahir kita, tarikh kejadian kita tahu tak? Tapi siapa tahu expiry date masing-masing? Tak ada seorang pun boleh agak expiry date. Tetapi learn to listen to yourself. Ada satu buku, dia kata apa? Nak tahu macam mana, berapa lama kita agak-agaknya boleh merasai nikmat hidup di dunia ni, kita kena belajar listen to your body. Dengar rintihan diri anda. Bagaimana? Kadang-kadang bangun pagi, how effective you are. Celik mata, terus bangun, duduk di katil, dan you feel very positive untuk mulakan hari anda. Bermula daripada sini. Hari-hari nilai diri anda. Jika anda jenis yang jaga je, ya, untuk orang Islam, dia terus bangun, alhamdulillah, syukur dia masih hidup pagi. Dia bersyukur pada Allah kerana dia masih hidup pagi itu. Jangan melakukan aktiviti biasa. The question is, how fast can you get up from your bed? How fast can you move ke bilik air? Kalau ini pandu kat kain. Alhamdulillah. Compare to someone bangun aja terus bilik air. Mana senario dia? Yang pertama sehat atau yang kedua sehat? Yang kedua sehat. Lepas mandi, dah gosok gigi. Dia macam ni. Dekat situ pun dah lelah lagi. Orang di luar ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kalau sehat, berapa lama nak kena gosok ni? Kejap je. Masuk dia macam cari capek. Why? Because you are active. Cell active dia macam tu. Right? But oleh kerana fenomena pemakanan kita hari ini, kita susah dapat macam tu. Kadang-kadang saya sendiri pun susah. So what happened was, kita perlukan CPU kita positif. Kita kena paksa diri kita untuk sehat. You must know that you must be healthy all the time. We have an unfinished business every day. True? Kita ada diri kita nak diuruskan, ada pekerjaan yang kita nak buat, kita ada isteri yang lawa kita nak jaga, kita ada anak-anak yang sekolah yang kita nak besarkan, ada macam-macam perniagaan lah, itulah ini semua nak buat.
The first and foremost is your health. Dan anda sebagai ketua keluarga kena tunjukkan contoh yang baik kepada generasi keturunan anda. Sebab keluarga akan melihat, akan fotokopi apa yang anda buat. Kalau bapaknya sehat, impossible anak dia tak sehat. Tapi kalau bapak dia kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kanser itu, kanser ini, confirm DNA turun. Generasi akan rosak. Ada kecuali pun now. So, saya punya mukadimah belum sentuh sel-sel lagi. Dua pagi ni kan. Okey ni? My introduction is that long. Why? Because instead of I'm going straight away into the therapeutic of the sound cells in our body, I would like to make you understand that the possibilities of how is your body's condition. Kalau saya terus lompat naik kuda ni, anda yang hadir ni sekarang akan jadi macam astagfirullah. Mana gitu ni? So be with me, follow me. Can you follow? Kita dekat sini, you follow, I follow you. Kita dekat sini bukan student tahun akhir medical. Nah, kita ni rakan-rakan, santai-santai ya bang. Betul tak bro? You come here to enjoy something. Bukan enjoy bukan. Enjoy berita, news, knowledge. Dan saya nak anda semua seronok, duduk, relax, santai. Jangan rasa macam tulang jadi keras, otot jadi keras, nak kencing pun marah, muka jadi macam pura. No, kita di sini santai. We are one big family. Bezanya, you sit down there, I'm standing over. Itu je. Berpeluh lagi. And in the same time, I would like to do some sharing. Why? Because saya ada cuma sedikit ilmu untuk kita kongsikan. Fair tak? Itu je. So, Wah, muda lah. Dah 30 tahun lah. ini orang AFA tau. AFA people, dia mesti macam ni kan. Saya pengamal pemakanan kesihatan. Being a medical doctor, I must show you a good example. Sorry to say, there are lots of my friends outside there which they don't believe nutrition. They are more willing on drugs. I have many friends who have died because of diabetes. I have friends who have amputated their limbs because of complications of diabetes. I have friends who even have bossy. I have friends who had heart attack. I have friends who has suffered a first stage, second stage, third stage, and fourth stage cancer colon. Why? Because not many people agrees with nutrition. That's why nutrition is very, very important.
When I talk about nutrition, I'm very serious. Why? Because I want to make sure that whatever I pass out from my mind goes into your heart, goes into your brain. Anda tak jadi ahli AFA malam ni pun tak apa. Tapi kalau boleh jadi apa? But yang paling pentingnya, I want to deliver my message. Usia hanya angka, betul tak? But don't let yourself age like your age. Usia itu satu angka. You boleh tahan ke? 1 campur 1 jadi 2? Boleh bro? Tak boleh. 2 akan campur 1 jadi 3. Tahun ni you 30, tahun depan you 31. Betul tak? Saya tahun ni 55, tahun depan 56. Tersebut lah. Nampak? Nampak kan? So, kita semua ni memanglah kita kena prepare sebab kita ada expiry date. Tetapi biarlah kita hidup ni, kita menikmati hari tua. Kita tak ramai enjoy life masa muda. Tengok balik, kita terlampau sibuk sewaktu hari muda. Masa muda, anak-anak kita masih kecil. Apakah itu masanya untuk anda berehat? Being a father, you have 4 kids, 5 kids, and you have 1 wife. And yet you relax, duduk rumah santai-santai. Are we? No. Kita akan bekerja bersungguh-sungguh siang, malam, pagi, petang. Begitu. Because why? Sehingga kita jadi seorang ayah nak memberikan, seorang suami, seorang ayah nak memberikan kebahagiaan untuk family kita. We can sampai ke tahap kita boleh kata I'm willing to die standing. Betul tak? We are willing to die standing. Tidur masa berdiri pun sanggup. Punya sibuk nak tunjukkan kesibukan kita. Right? Dan akhirnya orang-orang ni dia neglect nutrition. Dia cuma sibuk gunakan badan dia, dia perah otak dia, dia perah tulang dia, dia perah mata dia, hidung dia, lidah dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, punggung dia, apa semua dia perah hidung dia. Dia tak bagi balik makanan kepada sistem yang digunakan ni. Ada ke tidak? Tak ada. Sedangkan badan kita perlukan kumpulan nutrisi lengkap untuk dia berfungsi. 80 trilion sel dalam badan kita ni mesti jalan setiap saat. 300 function dalam badan kita sentiasa perlu berjalan. Penukaran biokimia untuk membantu biologika dalam diri kita perlu dijalankan. Dia perlukan mineral, dia perlukan trace mineral, dia perlu asid amino, dia perlu protein, dia perlu karbohidrat, dia perlu apa semua. Kumpulan makanan yang terdapat dalam AFA wajib diadakan untuk membantu badan kita. Selama hari ini kita hanya menggunakan satu proses sahaja untuk pertambahan pembilangan proliferation of our cells, that is through mitosis. Badan kita hanya menggunakan satu sistem sahaja, iaitu perkembangan daripada satu sel kepada 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32 dan sebagainya. Tahu tak, perubahan setiap sistem itu memerlukan makanan yang lengkap untuk dia melakukan perubahan kimia. Tetapi kita lupa, in the study of science, kita kena rangsang. Kalau kita bebankan diri kita dengan mitosis sahaja, this is what happen now. Umur 30 dapat kencing manis,
umur 35 dapat darah tinggi, umur 40 wapinggang besar, umur 50 mendatuk diosumbat, masuk umur 55 ke 60 naik kanser. Dan sebab kita mengguna pakai apa yang ada, saki-baki daripada sel yang ada, selepas kita gunakan selama berapa tahun. Sedangkan nilai pemakanan kita pada hari ini is zero. Ingat tak saya kita awal-awal tadi, air kita, ayam kita, lembu, itik, unta, itik angsa, sayur bayam, sayur bugis, sayur macam-macam sayur, semuanya ada racun. Ingat tak tadi saya cakap? So please relate kan apa yang anda dapat dulu dan apa yang anda lakukan pada hari ini. That is the result yang anda ada hari ini. That's why I say you must learn how to listen to yourself. Bukan dengar cakap orang, tapi dengar cakap diri anda sendiri. Saat anda bangun pagi, anda mula rasa pening kepala, mesti ada sebab. Saat anda memandu, tiba-tiba kelihatan jadi kabur, jadi diplopia, nampak dua bayang. Simpang jangan simpang dulu tidak. Lampu merah nampak macam hijau, hijau nampak merah, kuning nampak biru. Sebab hari ini accident banyak. Sebab aku tak faham lampu merah dan hijau. Dia nampak lampu merah jadi hijau, sampai-sampai dia tinggal kuning. Pada bom lalu ambil pona, tiba-tiba dia rasa macam dia jadi Ferrari, McLaren. Tiba-tiba datang mana semangat tu? Pona tadi patut ambil 60 km je, dia tekan 120. Pada bom langgar tembok, jatuh ke bawah 30 kaki. Innalillah. Tak percaya bacalah kita lagi. Kalau orang waras, kalau badan sihat, otak bagus, saraf steady, alert, dia peka tak? Dia peka. Hari hujan, dah tahu hari hujan, jalan mesti licinnya, betul tak? Tanya kita tu getah je. Otak tu. Yang pergi tekan 120 berapa? Bila orang depan tekan brake, dia tekan apa? Tekan minyak, tekan brake sama je. Sebab momentum. Jadi maknanya matematik dia fail. Sama juga dengan nasihat. Semuanya ada matematik, tuan-tuan. Berapa kali kita nak makan sehari? 10 kali. Paling-paling pun breakfast, lunch, dinner. Jangan campur satu lagi, siapa pula? Matematik. Buat kerja satu hari, berapa kali kerja kita nak buat? How many jobs can you do in 1 hour? Dalam satu hari ada berapa kerjaan kita boleh buat, bro? Satu je matematik. You cuba nak buat 2. Ayam you. Kahwin berapa kali nak kahwin? 4. So, life is full of calculation. Sama juga dengan produk ni, dia ada calculation dia. Sebab this product, dia akan attack, dia akan bina stem cell dalam badan. Stem cell duduk di mana? Dalam sum-sum tulang. Dalam itu dia duduk. Lama betul dia duduk, lama-lama dia tidur. Tekuk, rizim, kripto. Nak bangunkan dia, ayam. Maka
Maka saintis kata kalau sekadar makan burger itu tak cukup. Kalau makan ayam, itik ke benda ke kucing tu nak makan tu tak cukup. Macam mana rasa dia? Dia mesti ada kumpulan nutrition. Jadi penemuan mutakhir daripada pakar pemakanan, dia perlukan selektif untuk masuk dalam badan. Hidupkan senario. Bukannya stem cell yang kita makan daripada luar. Now let me tell you this. Stem cell sebenarnya tak boleh dimakan. Kita tak ada DNA. Tahu DNA itu apa? Jin. Tahu jin? Jin tu dia macam ada yang bertanduk lah. Mata merah, gambar kucing tu kan. Jin mata satu. So jin ni dia akan jadi turun-temurun dalam diri kita ni. Jadi kita nak cari jin yang baik, tak nak ambil jin yang tak baik. Sebab jin ni pun ada dua, jin baik dengan jin jahat. Jadi kita nak masukkan jin baik. Jin baik yang ni dalam badan kita. Jin jahat, kata orang lagi 9 ni, jin pembongak yang akan bro. Kalau jin pokok sama dengan jin kita, jadi pokok je kan? Faham tak? Oh ini bagus ni, stem cell ni yang masuk ni, stem cell ni. Kalau dia serupa, kalau dia kata dakwaan dia betul, oh structure molekular dia bersamaan dengan DNA manusia, maknanya dia boleh bertukar kat kita. Boleh lah. Makan esok pagi bangun apple kan. Sebelum baca ni apple. Tak percaya aku. Try lagi lah. Ambil stem-stem pokok lain lah. Buat apa? Itu yang banyak jadi hari ni. Buat tak ada. Oleh kerana orang terpedaya dengan stem-stem, akhir-akhirnya badan kita pun jadi macam kopek. Bentuk dia tak perasan. Okey kan. Ladies and gentlemen, we are about to see a magic show. Thank you. Okay. Ada kita katakan kita santai kan, nak belajar ke? Okay. What is DNA? Kau jangan bisik, kau tampok. DNA ni adalah satu elemen yang penting dalam sel. Last kali, kalaupun sel tu rosak, DNA ni payah nak rosak. Lepas tu dia akan dibantu oleh mRNA. mRNA ni dia akan baca apa yang disampaikan oleh DNA, sebab dia akan bantu untuk bina DNA yang baru yang bersamaan dengan yang di atas. Kalau dia dapat salah info, DNA baru akan keluar tak sama dengan di atas. So di mana letaknya nilai makanan kita? Di situ. Supaya kita memelihara DNA yang asal untuk dibawa ke depan. Tetapi pemahaman dia nak kena betul. Dan pemahaman ni datang daripada pemakanan.
Simple kan? Very simple. So yang kita nak buat hari ni kenapa? Kenapa kita pilih AIA? Sebab dia ada nilai nutrisi supaya dia boleh merangsang. So it's very interrelated. Kita berhubungkan apa yang kita makan. Ingat tadi awal-awal saya cakap, you are what you eat. Yes. So untuk menjadi sehat, kita perlukan satu faktor pemakanan. Cabaran hidup kita pada hari ini amat besar. Kita diserang oleh berbagai-bagai terjangan, sama ada daripada luar maupun ke dalam badan kita sendiri. So hari ini tak sampai masa yang kita menggunakan satu produk yang akan merangsang semula stem cell. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, stem cell berada dalam sum-sum tulang. Apabila dia keluar, dia tidak dalam bentuk yang menyerupai. It's a very soul. Dia tak ada rupa. Muka tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, rambut tak ada, apa pun tak ada. Dia keluar sini, dia itu je. Dia stem cell Indo. Tetapi apabila dia lalu, dia akan keluar, dia akan masuk, dia akan menuju ke tempat di mana tisu-tisu lain perlu dibina kerana rosak. Jadi stem cell ni kerja dia untuk membantu sel-sel yang dah dia jadi sihat. Dia membantu sel-sel yang dah tua muda kembali. Sel-sel yang lemah alert semula. Yang perlahan laju. Apa kerja ni? Bina, bantu, repair, bina. Right? Jadi kita perlukan dia banyak. Sel kita 80 triliun. Ingat 80 triliun. 1 jam dia cuma boleh keluarkan 3 hingga 4 juta sahaja. Boleh bertahan selama 3 jam. Kemungkinan dalam tempoh 3 jam cuma ada 12 juta sahaja. Sedangkan yang nak pakai 80 triliun. Is it okay that if you should take this AMA every day? Yes. Komitmen anda adalah first 6 months. Banyak orang tanya, I dah makan 4 cm dah, 6 cm dah, 2 kotak, 3 kotak, tak ada apa-apa pun. Tak hebat pun. Biasa ya. Sebab tu produk AFE jangan sekali-kali kaitkan dengan diseases. Jangan sekali-kali kaitkan dengan the fixation of your problems. Nutrition, the value is always the nutrition. Baik, imbas kembali. Dan kita pernah report malam ni macam wayang. Imbas kembali sewaktu anda di bangku sekolah. Ketika itu usia anda masih muda. Makan, minum, pakaian anda dan segalanya teruskan menghibur bapa anda. Anda stres tak masa itu? Stres? Enjoy! Tak ada stres. Nak makan minta mak, nak makan mak sendirikan. Abah nak jalan, abah jalankan. Kawan-kawan ajak main bola, dibolakan. Stres tak? Sebab semuanya well taken off. Benar? Everything, semua disusun aku elok. Tak ada stres pun. Jadi masa tu ada masalah tak? Tak ada.
Padahal kita positif, optimum. Sebab mak kita tahu anak aku ni dia tahu ni mesti satu minggu dia mesti makan telur sekian banyak, dia mesti makan daging sekian banyak. Masa tu pollution tak banyak, kereta pun tak banyak, sayur pun masih boleh lagi ada tanah tanam di belakang rumah. Baju tak banyak guna masa tu, racun pun tak banyak. Dunia masa tu pun tak ramai orang yang sampaikan ini. Berbanding sekarang, semasa tu semuanya slow moving. But as time change, what happened? Badan kita mula distress. Dia mula distress. Jadi ini sebabnya pemakanan kesihatan ini penting. Pemahamannya adalah kita ambil pemakanan kesihatan macam AFA bukan untuk penyakit anda, tetapi untuk reverse the process, jadikan preventive measures. Pada saat itu, ada ke anak-anak kita yang ada kanser? Ada tak anak-anak kita yang masa tu kencing manis? Ada kes-kes tu, tetapi very low. Itu nasib tak baik sangat. Kita panggil juvenile diabetes. Salah mak ayah juga, suka tengok anak tu plump. Anak aku sihat, minta je lah air gula apa pun bagi, fast food bagi. Akhirnya anak tu air sugar ada. Fine. Lepas tu ada tak masa tu anak-anak kita yang darah tinggi? Tak ada. Tetapi kenapa penyakit-penyakit ini sampai apabila kita sudah menjejak usia kematangan selepas 22 tahun? Setiap manusia di antara kita akan mencapai tahap matang selepas 22 tahun. Full complex steady, dah cukup lengkap. Dan selepas itu kita akan menjaga pemakanan kita sendiri, betul? It's not only your lagi dah. Takkan umur 22 tahun dan nak minta mak juga nak ngadakan makanan. Betul tak? Kita dah mula mengaturkan nasib kita sendiri. Makan kita, pakai kita, hidup kita, semua kita dah mula aturkan sendiri. This is where the problem starts. Bila kita mula tidak memberi perhatian kepada pemakanan kita dan kita tidak faham apa yang perlu kita ambil dan kita makan. Besides makanan yang kita ada, kita mesti ambil suplemen. Somehow or other kita kena ambil suplemen. Suplemen tu penting sebab kita akan mengisi balik lompang-lompang kosong di antara pemakanan kita tu supaya diisi semula. Padahal kita ni tak boleh tidak boleh ada lompang kosong. Dia mesti complete baru dia sihat. Kalau pun tak dapat 100%, berapa paling tinggi yang kita boleh contribute, kita contribute. Sebab kita selagi tak mati, kita tak berhenti. Setuju tak? Selagi kita tak expired, kita tak berhenti. Pernah kita berhenti berfikir? Kejap aja dalam tidur. Kadang-kadang orang tak boleh tidur kan berfikir. Betul tak? Fizikal kita rehat masa bila? Masa kita rehat. Waktu tidur adalah masa recovery, masa repair. Bayangkan, hari-hari waktu siang berapa jam kita gunakan badan kita untuk kita buat kerja. Kita berfikir, kita keluarkan tenaga, kita keluarkan peluh, kita bercakap, kita bergerak, kita berjalan, kita berlari, kita memanjat, kita menurun, kita terbang. Cuma menggunakan tenaga. Tetapi selepas tu macam mana? Most of the energy, supplement, nutrition yang kita dah gunakan tadi, kita dah pakai waktu siang. Apa yang tinggal untuk malam? Sedangkan waktu malam untuk repair. Apa yang tinggal? Cuma saki baki daripada apa yang kita makan siang tadi. That's why nutrition is very important. Tambahan pula kalau nutrisi kita tak lengkap, serbu yang tak ada. So how is your body going to do the proper repair during the night? Cannot. So finally, our concern over here is to teach you and to bring you back your consciousness. Jangan takut nak jadi sihat. Masalahnya bila kita bercerita dengan ilmu-ilmu macam ni, ada orang yang tolak fakta makanan. Kerana apa? Kerana dia takut nak sihat. Saya pun jadi pelik.
Kenapa kena kita mesti takut jadi sihat? Sebab kita kena belanja lebih. True. Kedekut sangat dengan duit. Sedangkan kita tak kira pun pada kita yang kita perah diri kita ni untuk mencari duit. Tapi lepas tu kita tak pulangkan balik duit untuk badan kita. Lu fikirlah sendiri. Right? So our job is to bring this health conscious to everyone. Beritahu bahawa kita hidup bukannya nak handsome, bukannya nak muda sentiasa. We are going to go through this process. Tetapi kita tak nak mati sebagaimana orang lain mati. Kita nak nikmati hari tua kita dengan baik dan indah. Ramai orang hari ini yang berusia tua tapi dia unhappy. Dia simpan duit banyak-banyak sampai waktu tua, duit dia habis kenapa? Sakit. Don't enjoy. Sedangkan saya, I myself, let me share with this. I want to enjoy my home, my rest of my life. Bukannya duduk enjoy lepas bencin. Tengok kawan-kawan kita di luar sana, selepas dia kira, alamak aku letih lah, aku nak buat benda tu, nak buat benda ni, aku letih lah. 35 tahun aku dah bekerja, sekarang saatnya aku bencin. Bagi dia 3 tahun. I've seen this. Bagi dia 3 tahun. Tengok apa je. Darah tinggi dia naik, kencing manis dia naik, heart attack. 3 tahun je tu salah. Sebab apa? Dia dah guna pakai badan dia selama 35 tahun. Metabolism berlaku, katabolism berlaku, anabolism berlaku. Apa dia katabolism? Kita masuk ke topik seksual. Tak, bukan apa. Sebab dalam kuliah saya, untuk sekalian, saya nak pastikan bahawa student saya semua faham asas. Lepas tu baru kita boleh pergi kepada subjek-subjek yang lebih berat. Ya. Jadi nanti saya bagi assignment, tolong lengkapkan dan hantarkan. So, apa dia kata metabolisme? Yang dikatakan metabolisme. Metabolisme ni ada dua. Satu dia panggil katabolisme, dan satu lagi anabolisme. Boleh baca tulisan saya? Dia baik sikit tulisan tak? Katabolisme dia adalah penguraian blok besar kepada blok kecil. Dia urai blok yang besar yang tak nak pakai, yang semua dia bakar, apa semua dia bakar jadi bahan kecil-kecil. Sebab senang nak dibuang, nak diburn. Itu nama dia katabolisme. Dia proses. Selepas tu bila makanan kita masuk, dicampurkan dengan proses digestion dan sebagainya, dia bina balik. Dia panggil anabolisme. Pembinaan daripada yang kecil kepada blok yang besar. Maka berlaku dalam satu proses yang panggil metabolisme dalam badan. Yang orang kata metabolisme bukan orang ini kan? Ya dia. Penguraian, pembinaan. That is what happen in every single second in your body. Dia nak menukar proses ni daripada A nak tukar kepada B, dia perlukan pemakanan enzim tertentu. Daripada B dia nak tukar kepada C, dia mesti ada enzim dan faktor-faktor pemakanan yang tertentu. Andai kata jika C tak boleh tukar kepada D, C akan jadi banyak, akan jadi keracunan kepada badan. Ini yang berlaku hari-hari dalam badan kita. Sebab nutrisi tak cukup, tu tak cukup, ni tak cukup. Jangan cakap dah nak rangsang ni daripada makanan kita tu. Tak boleh punya, sebab dia sibuk dengan ni je. Ini nak tukar ni, dia nak pakai ni, tak ada ni, dia benda ni banyak. Dia ni banyak, dia bosankan benda lain, langsung semua dia kacau. So, sebab tu kita perlukan
Satu faktor lain untuk membantu kita untuk merangsang kita punya sel hidup, a special one, yang dibantu dengan 64 jenis mineral. Lepas tu ada banyak full spectrum of vitamins, dia ada acid amino, ada PUFA, ada everything, ada glycoside, ada PEA, apa semua. Dia bekerjasama dalam makanan tu. Dan untuk membantu apa? L-selectin tadi untuk merangsang semula ni. Hanya untuk nak mengeluarkan ini. Kalau diambil kesimpulan, faktor terapeutiknya adalah apabila anda semua boleh merangsang semua ini dengan baik setiap hari, badan anda insya-Allah pasti sihat. Sebab badan kita as a whole pemegang apa ni yang mengandungi 80 trilion ini, jangan lupa hanya sel otak sahaja yang tak boleh tumbuh semula. Sel lain semua ada jangka hayat. Sel kulit setiap 28 hari. Lining of the alimentary system ataupun dalam usus kita setiap 2 hari nak diganti. Sel tulang di setiap about 5 months. Liver cells, sel liver every 10 months. Nak ambil di mana benda ni? Sel darah every 120 days. Nak ambil kat mana benda tu? Sebab badan kita ini ada timer dia. Sebab itu kita perlukan barang ni, supaya dia boleh sampai masa setiap 2 hari intestinal cell dia akan repair. Sel yang lama ni poing yang baru. Jadi bro, right, no problem, kau gila, tak boleh dia. Liver cells every 10 months. Sebab dia liver ni organ yang paling besar dalam badan kita untuk merumuskan racun dan sebagainya. Tahu ni? Liver ni. So kita kena repair. Sel dia akan mati. So kalau ni cukup, no problem. Okay bro, tak apa. Boleh, no problem. Tak apa. Cardiac cells ni lambat. Bertahun. Kebanyakan kita masalah jantung bukan datang daripada sel jantung, dia datang daripada masalah pembuluh jantung. Pembuluh jantung tersumbat 5 arteri, pergi buat hijau 3 blok, 90% lah tu. Kalau yang boleh buat stent, kita buat stent. Okay, so kemudian nerve cell sama juga, walaupun dia lambat, tetapi banyak masalahnya di otak. Kita ada billions of neuron yang kita nak bantu supaya dia tetap berfungsi. Ada banyak proses di dalam tu. So kita kena pakai stem cell untuk mengukuhkan dia, membantu neuron supaya membantu sel otak kita berfungsi dengan betul, dengan baik. Blood cell 120 hari untuk sel darah merah. Pemakanan kita yang biasa kalau tak cukup, dia tak akan dapat sel darah merah yang baru dalam tempoh 120 hari. Sebab tu ramai wanita, terutamanya wanita, bila dia mengandung, dia dapat kaedah anemia, kurang darah merah. Sebab tak sempat. Sampai 20 hari sel yang lama dah mati, sel yang baru tak tumbuh. Lama-lama dia jadi anemia. Nampak? So, kena bagi ubat. So, that's the purpose of having stem cell. Supaya dia akan masuk pergi ke sel darah merah. Dia akan membantu untuk menjadi sel darah merah yang baru. Yang keluar ni tak ada ubah. Dia pergi ke tempat tu, dia akan dapat 2 call. Satu dipanggil distress call. Badan kita ni pun pandai, dia ada sistem juga. Bila dia perlukan satu pertolongan, dia akan keluarkan distress call. Hello 999. Di sini ada tanda undur. Dia akan call. So bila yang ini ada,
Dia kata okey, saya ada di lorong sini ni, kau kat mana? Dia pun bagi homing address, homing signal. Kami berada di daerah ini dia pergi. Magic dah badan kita ni. Because badan kita ni mempunyai mekanisme untuk membaik pulih sendiri. Badan kita ni sebenarnya unik. Dia boleh repair sendiri, dia boleh buat semua sendiri dengan syarat cukup lengkap. Nak demam, tak akan demam. Kuman masuk, dia serang. Sebab sistem pertahanan ada. Masuklah. Luka, dia baik sendiri, repair. Dia tumbuh sendiri. Nampak? Ada kita besar payah nak pergi. Tak payah. Cukup dengan cuci bersih je, dia akan tumbuh sendiri. Maknanya badan hanya perlukan pemakanan lengkap untuk dia nak mekanisme bekerja dia. Okay? Muscle cells sama juga. Jadi semua ini sebahagian saja, tetapi sel kita ni ada banyak. Jadi sebelum saya akhiri, ingat, semua sel dalam badan kita ni mempunyai fungsi masing-masing. Cuma mujurnya hari ni, dalam pada kita tak jaga tu, tak kacau bilau sel rambut dengan sel bulu mata. Tiba-tiba dia jadi gila pula. Sel bulu mata tu macam rambut. Macam bangun pagi ni berjurai ni. Saya bulu mata jadi masa saya rambut ni. Mana pula tak nampak ni? Kena sendok. Muncul itu je lah. Tapi yang lain semua dah jadi dah. Yang tak patut kecil manis, dah kecil manis. Tak patut dapat darah tinggi, dapat darah tinggi. Tak dapat itu, dah dapat ini. Tak dapat ini, tak patut kena kanser, kena kanser. Like, saya ingat dalam 2-3 minggu lepas, datang seorang kawan bawa datang kawan dekat sini, 4 stage cancer. Oh, I don't care. If I'm okay, I take your product. No problem, I can push your product. Bukan itu. There is no miracle. Miracle won't happen. Dia tak boleh jadi macam tu. Sedangkan kemoterapi sendiri pun tak boleh nak stop kanser dia. What do you expect about this? Dan ini makan masa, nutrition. Faham tak? Pemakanan tidak balas dia lambat, tapi kita kena ambil mulai hari ini. Macam nak set up dulu. Nak set up. Dah. Biasa. Cepat saya. Tak kasih nanti ke? This. So, untuk yang baru-baru, this is a super nutrition. Kita tak janji kata, bang, ini punya produk bang, kalau abang makan itu kicim manis, sudah potong kaki pun tumbuh balik. Ini mesti banyak. Itu Masya Allah, kalau dengar dia bercakap dekat luar, boleh hancur. Jangan tinggi, boleh. Kecil manis, boleh. Kanser, boleh. Power betul produk kamu. This is nutrition, bro. Nutrition. Kita kena bagi maklumat yang betul, yang tepat, yang fakta, yang orang faham. Sebab market dalam dunia ni yang sebenarnya bukan datang daripada segmen orang yang sakit. Satu dunia, berapa persen yang sakit bang? Agak-agak lah. Dia punya kek tu besar ni ke yang sakit? Tak kan?
Orang yang sakit cuma banyak ni je. Ini skill orang sakit. Yang tak sakit adalah di sini. Besar tak market ni? That is the biggest market. Nak cakap tentang sehat lah, yang kita pergi cari orang yang ni apa? To grow your business. Rugi ke kalau you tak cari orang ni? Rugi kalau tak cari segmen yang ni. Nampak tadi? Luas ke tak luas ni pasaran produk ni? Besar. So, jangan putih yang masuk di kawasan besar. Tak faham datang sini belajar. Kita ada 2 doktor. Doktor Haris ada, doktor lagi orang tu tahu nama saya tak kenal tu. Kalau besar-besar datang sini cari je kan. Kalau dia tak nak, kata dia nanti kan dia okey tu. Kita datang belajar. Tapi di sini bukanlah tempatnya untuk kata itu bagus, ini bagus, itu okey, ini okey. Di sini kita, orang nak sakit nampak macam mana? Dia perlukan 2. Bila orang nak sakit, dia perlukan 2. Pertama sekali yang dia perlu buat adalah dia kena cari doktor. Dia kena jumpa doktor. Doktor akan diberi, dia akan beritahu nasihat dia dan sebagainya, itu ini. Oh abang itu ini, akan lecture sikit lah. Tapi perkara yang kedua adalah nutrisi. You repair your nutrition, modify your nutrition. So dua-dua ni boleh bekerjasama, berkait rapat. Tapi kadang-kadang saya pun boleh juga. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, oh okey dah, saya dah makan dah produk-produk ni, jadi saya tak makan dah ubat yang kau bagi. Macam mana sihat sangat? You dah sakit, you tak nak makan ubat, jangan sakit. Itu je betul dia. Kalau tak nak makan ubat, pandai sangat cakap, oh ubat tu kimia, aku benci ni, ada side effect. Jangan sakitlah. Jagalah badan, buat exercise, kawal stres, jaga tidur, jaga makan. Ini tak semua pedang membujur lalu melintang pantang jumpa. Pantang banyak tapi jumpa. Ai pantang ni tak ada. So kalau tak nak makan ubat, pandai sangat nak berceramah pasal kimia, pasal side effect, pasal itu, pasal ini, jangan sakit. Tapi dengan syarat, macam saya kata tadi, tidur, rehat yang cukup. Dewasa minimum 6 jam. 6 jam solid sleep. Kemudian kawal stres. Itu yang penting di makanan tu. Nak kawal stres bukan senang tu. Bos panggil, buat kerja. Dia musuh jam ni, jumpa kau. Masuk, buka pintu je. Kau dah bercerita semalam, aku suruh kau pergi buat. Apa benda kau buat? Kita baru nak buka pintu, dia nak bagi salam. Tiba-tiba boleh kawal. Tak apa lah bos. Beri makanan tak ada. Jadi tidak sidang hari bulan, dia pulut order. Stres, kau makanan. Jadi kita kena jaga air. Berapa liter satu hari kita minum air ni? Ada orang kata leceh nak minum dong, terkejap kencing, dah minum memang nak kencing.
Tapi kalau minum tak kencing apa hal? Kau tinggal rosak apa? Kencing, minum mesti kencing. Dia makan mesti. Ini makan tak payah. Lepas tu komplain je. Air 2 liter satu hari. Makan cukup 3 kali sehari. Nasi 1 sendok. Yang lebih sayur dengan ikan. Bukan ikan sikit, nasi banyak. Nasi sikit, ikan lebih, sayur lebih, buah-buahan lebih. Macam tu. Sebenarnya nak makanlah. Orang nak makan kepala gajah pun makanlah. Tapi dengan syarat guna balik tenaga. Buat appointment. Hello bang, nak jumpa pukul 2. Okey, go. Nak jumpa bang. Okey, Diamond. Bagus jadi, bagus betul. Hari-hari mau. Hello, tak cukup ni. Hello. Buat appointment, jumpa orang, buat kerja, asyik. Guna tenaga, sebab kita dah aktif. Tunjuk pada orang, ini pergi jumpa orang. Apa hal? Nak closing kan? Tak boleh closing kan? Buang close kita. So ini jadi faktor nak sihat. Ini dia. Cuma kita di sini ada satu yang very special. Saya ulang balik. Something special in Maxima. Sebab kita ada bangun kalimah. Tapi faham tak? Do you get the picture? Why nutrition is very important? And to talk about details on stem cells, we are going to go to the next chapter, but not tonight. Hari ini penuntut saya telah sediakan dengan prasarana minda yang baik, pemahaman yang betul, berada di landasan yang benar dan tepat, supaya di kuliah-kuliah yang akan datang anda semua mudah untuk mengikuti bahan ceramah yang akan saya berikan. Saya macam best cikgu. One thing, kita kena yakin dengan diri kita. One thing good for me. Kita buat macam tu. Kalau tidak, out. Kan? Sebab I like to share. I don't keep this in my mind. So I hope every each of you over here, input nak bawa output. Input kena ada betul tak? You got the right input, you have the right output. You have a strong input, you will have a strong output. You have a fast input, you will get a fast output. You got a positive input, you have a positive output. Dengan itu. Bukan dia. Okay, baik. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Zainal. Kita berikan tepukan yang paling kuat. Okey, seterusnya kita akan ada penyampaian
bagi weekly talk liner. Maaf dapat ni. Okay. Untuk minggu pertama bulan Ogos tahun 2015. Okay. Kalau kita tengok CEO kita ada kat belakang sana, pintu pun terbuka. Jadi kita boleh dengar. Saya ingin menjemput dan mempersilakan CEO Maxima sendiri yang jarang sekali kita nampak lady di garis bawah untuk menyampaikan. Okey. Bagi tempat kelima top weekly income earner for the first week of August 2015 jatuh kepada Wan Mariam binti Zainal. Okey. Tanya apa Mariam Okey, seterusnya untuk pemenang tempat keempat Encik Muhammad Osman bin Osman. Okey, dan tempat ketiga jatuh kepada Lili Syafina Mustafa. Tanya adik tu. Okey, yang seterusnya Encik Muhammad Asri bin Abdul Ghani. Ini leader kita daripada Penang. Kita minta panggil. Okey dah. Alright. Dan pemenang tempat pertama top weekly income earner minggu pertama bulan Ogos jatuh kepada Encik Mahayudin bin Haji Syafri. Panas sini, panas sini. Okey. Saya mengucapkan terima kasih pada CEO kita Encik Esa Basri. Okey, dan kita ada 5 minit lagi. Hari ini special. Saya nak menjemput seseorang untuk memberikan sedikit perkongsian pada hari ini sebelum kita mengakhiri majlis kita. Okey, dan ini adalah spontan. Saya ingin menjemput dan mempersilakan suara yang dah lama kita tak dengar, Tuan Haji Rashidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian yang berkasi, yang saya sendiri menonton dari sudut saya dan itu Pak Mariam. Bukan di sini. Yang ini Pak sampai ke sini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada abang saya, Cik Zainul. Tapi dia tak ada waktu sekali, dia tak tanya. Tapi bisnes ni saya nak buat kan. Jadi tak buat tak apa. Dia ambil dia 10%. Ini dah jadi ahli semua. Dah dia tahu 10% tu apa kan? Boleh 10% tahu kan? Kalau tak tahu timbang anda. Jadi pada tahun 17 pada tanggal 17 Januari tahun 2014 saya ditipu untuk naik untuk datang ke sini sebab apa yang saya kata ada bisnes emas. Emas apa tanah kan? Sekarang semua main emas. Mana emas tu? Ada yang emas tadi? Ada. Jadi saya ingat emas ni boleh buat duit. Semua datang ni lagi. Bukannya emas kita pasal ya. Pasal ni. Yang kita ni tak ada apa ni? Organisasi 5 orang ke 6 orang di atas. Jadi saya tengok apa produk vitamin yang saya tak tahu. Sebab saya dulu pernah buat vitamin lain lah. Tapi bila dia cerita tentang bila makan, dia minum satu sachet dalam masa 1 jam, dia boleh merasakan tulang belakang kita menggunakan air tulang kecuali liga ataupun serang dewasa dan boleh merawat segala penyakit di jantung. Bila cakap macam itu, saya rasa di samping dia tak. Sebelumnya anda pernah dengar vitamin superfood yang boleh mengeluarkan air konsum dan boleh mengeluarkan ataupun ibu sel dewasa. Pernah dengar tak? Tak ada, yang ada kat Misimang saja. Yang ada kat Misimang.
Jadi saya pun suka produk ni. Saya tak ada niat nak buat bisnes. Saya suka kesihatan. Saya beli, masuk Ubi, dapat 2 kotak. Satu bagi saya makan, satu saya buat pergi umrah. Sebetulnya sebelum umrah. Sampai di Mekah sana, kan sampai di Mekah bagi orang yang pernah menunjukkan ibadah umrah, sampai di Mekah ketika tawaf kan, tawaf umrah, ada satu Pak Haji umur 3 tahun, dia sampai ke Mekah tu, dia nak turunkan beg ke selingkuh tulang belakang dia. Jadi dia tak boleh nak rukuk, tak boleh nak tawaf. Tapi dalam kain ihram ni. Jadi dia jumpa saya sebab saya sebagai ketua rombongan. Dia kata mana sini boleh cari orang tukang urut. Kalau urut boleh baik, boleh buat tawaf umrah. Pukul 1 pagi mana nak cari tukang urut? Saya kata boleh besok pagi. Tapi saya balik jadi saya jumpa, saya buka beg saya ada bawa satu kotak. Saya baca ada tu slip disc. Saya bukan doktor, saya kata slip disc macam sakit belakang ni berkuang lah biasa. Dan saya pun rasa dia berkuang lah. Saya ambil satu, saya ambil air zam-zam, aku campur, saya kata Haji, dapat ke abang yang doa. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, besok turun. Alhamdulillah, dalam masa sejam, lepas ni minum, dia pergi dekat saya, dia kata, Ji, tinggal saya dah baik. Dia kata, fantastic, betul lah Salman ni. Kita bukan dia senang. Terus jumpa Dr. Rizal. Masa tu nak dibuatkan senang. Sebab tak ramai, sekarang nak jumpa dia susah. Saya sendiri nak jumpa pun tak boleh sekarang ni. Susah. Tanpa selok. Saya jumpa dia, kata Cik, tunjuk saya plan pemasaran maksimum. Bagaimana dia ditawan dalam bisnes ni. Jadi saya pun buat je. Buat. Saya tak langsung. Kan dia talk income mana. Terus saya pun sponsor buat dalam saya. Dia boleh talk income mana. Dalam saya pun sponsor dalam dia talk income mana. Jadi siapa pun boleh berjaya dalam bisnes ni. Kecuali kalau anda nak buat lah. Kalau anda tak nak buat, tak boleh. Siapa yang nak buat? Siapa yang jadi jutawan? Ada tak ramai? Adik orang saya. Siapa yang jutawan dalam maksimum? Yes. 1 tahun 1 juta. Yes. Anda ikut apa yang anda ikut sistem yang maksimum ada. Saya garanti dalam masa setahun kita akan ada lebih pada 30 jutawan di maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan kita lagi untuk Haifan Hayati. Okay, masa pun dah mencuri kita. Jadi sebentar tadi kita dah dengar mukadimah tentang step-step daripada Dr. Zainal, mukadimah tentang marketing plan daripada Tuan Haji Rashidi. Okay, dan sebetulnya bagi anda yang pertama kali hadir pada hari ini, anda baru dapat mukadimah je. Nak tahu lebih lanjut, moga-moga selepas ini jumpa dengan mereka yang datang bawa anda ke sini pada hari ini, supaya anda berminat dan datang lagi pada event-event kita yang akan datang setiap hari Selasa, setiap hari Jumaat, dan insya-Allah kita akan jumpa anda di puncak kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.